وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Muka surat 86 nah, bab baru. Bab yang ke-7 pada menyatakan tawakul. Bahasa Arab dibaca dengan tawakul. Cuma kita baca bahasa kita tawakal. Tawakal itu bahasa Melayu. Bahasa Arab bagi tawakul. Jadi tawakul ni makna tawakul ni kita berserah diri pada Allah Ta'ala. Berserah hati kepada Allah Ta'ala. Hati itu serah kat Tuhan. Itu tawakul. Dan tawakul ni pula dia ada peringkat-peringkat juga tawakul ni. Dia ada pangkat. Dia mengikut pangkat-pangkat iman tawakul ni. Jadi setinggi mana iman kita dengan Allah Ta'ala, maka setinggi itulah kekuatan hati kita untuk menyerahkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau lemah iman, maka tawakul, draft tawakul pun dia pun menurun macam iman juga. Turun. Dia kata sini, ketahui olehmu bahawasanya tawakul itu, kita baca tawakal lah, bahasa Melayu kita senang. Bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala. Itu kita kata dia bergantung pada kekuatan iman tawakul tu. Pasal makna diri tawakal tu sendiri, diri tawakul tu sendiri, maknanya percaya dengan Allah Ta'ala. Sebab tu sekali dia bak di sini, sekali ke depan dia kata salah satu daripada 3 syarat untuk tawakul tu, dia kena ada tauhid dalam hati dia. Jadi kalau lah dia tidak ada tauhid dalam hati dia, maknanya iman tak ada dalam hati, maka dia tidak akan tawakul sampai bila-bila. Sebab tu orang kafir ni jangan percaya. Dia bukan ada tawakul kat Tuhan. Sebab apa? Sebab iman pun tak ada dalam hati dia. Iman tak ada. Dia syarat nak berserah ni, dia kena ada iman dulu. Ada iman baru boleh serah. Kalau tidak ada iman, dia tidak akan berserah. Itu dia maksudnya tawakul tu, arti tawakul tu, percaya dengan Allah Ta'ala, dia kena ada iman dulu. Tengok tu. Tengok bahasa kitab dia. Tak cukup lagi iman tu. Nak nama tawakul tu. Dan yakin. Hak ni lagi payah ni. Beriman saja tak cukup. Tak. Percaya saja tak cukup. Kan kita bincang dah kan. Apa dia yakin, apa dia kita bincang dalam kitab Simarul Jannah kan. Yakin ni ibarat daripada keteguhan iman, kekentalan iman yang sangat kuat. Tu. Jadi yakin ni dia kan, kita nak terjemah dengan apa? Dia satu tuturan cakap, satu ungkapan daripada kuatnya, kentalnya, teguhnya iman. Tu tawakul. Macam kita kata niat tu, kita nak terjemah apa dengan niat ni? Cumanya kita kata kalau diungkap dengan kata-kata, maka dia keluarlah
saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Sebab niat ni dia bukan ada percakapan. Dia panggil sedap di dalam hati. Tu orang yang ulama terjemah dengan lintasan hati, tujuan hati, qasad hati, dah macam-macam terjemah pergi tak apalah. Tapi nak abang kata niat ni dia bukan jenis ada kata-kata niat. Dia jenis sedap je. Bila kita angkat takbir tu, kita sedap kata sembahyang maghrib fardu. Tu. Tu. Hak kita duk kata saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, yang tu bukan niat. Hak tu nak panggil hadisun nafsi tu. Dia panggil ungkapan hati, cakap hati. Macam tu tawakul ni. Tak, macam tu yakin. Yakin ni satu ibarat daripada betapa teguhnya, betapa kuatnya iman. Arti orang nak kata yakin ni. Yakin tak? Yakin tak? Yakin tak? Yakin tak langkah titi? Yakin tak? Tak yakin, langkah-langkah terjun. Tak kuat hati nak langkah pula. Tu. Tengok. Tu tawakul tu. Sebab tu kita kata tadi tawakul ni, dia ikut kekuatan iman kita. Ikut keyakinan kita. Kalau tinggi yakin kita dengan Tuhan, maka yakin tawakul. Jadi bila kita tak berapa percaya, nak serah kat Tuhan. Tak. Kita nak sembahyang awal pun takut rugi. Kita nak tinggal pergi sembahyang pun takut rugi. Bila tak nak serah kat Tuhan, tak apa nak percaya, tak apa nak yakin, maka teratu iman kita. Iman dia teratu lah. Tu. Kadang sampai tak sembahyang. Pasal apa? Pergi sembahyang tak takut rugi. Teratu iman dia. Tu yang kita iman nipis kulit barang. Tu. Kalau dia nak serah kat Tuhan pun tak larat. Tak apa nak percaya kat Tuhan, nak serah Tuhan, maka iman dia pun teratu. Teratu iman dia. Sebab tawakul ni dia kata percaya dengan Allah. Macam Allah. Jadi kalau dia pun tak apa nak yakin kata Tuhan nak tolong dia bagi rezeki, dia pun tak apa nak percaya kata lepas sembahyang Tuhan bagi rezeki lagi banyak, maka tawakal dia teratu. Iman dia teratu, yakin dia teratu. Yakin dia. Tu di atas sini apa dia yang kata percaya dan yakin apa? Hak ni hak nak kena yakin, nak kena percaya apa? Nak kena percaya hati, percaya yakin. Jadi maknanya percaya ada Allah Ta'ala, dia berbeza tentulah. Yakin tu ibarat satu ungkapan daripada teguhnya percaya pada Tuhan tu. Tu beza tentu ya sikit. Dia beza selisih sikit dia. Percaya Allah, iman ni percaya kata ada Allah Ta'ala. Tu. Yakin ibarat satu ungkapan daripada kuatnya kepercayaan tu. Tingginya kepercayaan tu. Hak jenis ni tak ada cerita ni. Tak ada cerita. Tapi kita pun ada yang orang yang kita percaya, ada yang kawan yang kita tak percaya. Jadi kekuatan kepercayaan kita pada seseorang tu tak sama. Tu. Ada kawan baik, ada kawan biasa-biasa. Ada best friend tak? Jadi kasih kita pada dia tu dia tak sama. Tak sama. Tapi boleh cerita, dia bukan jenis cerita. Tak ada cerita. Dia kekuatan dia tu dalam hati kita. Dalam rohani kita. Kita hanya rasa saja kan cerita. Tu tawakul tu dia percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin sungguh-sungguh, teguh sungguh-sungguh bahawa qada, tengok. Bahawa qada qadar. Lulus qadana tu qada. Qadanya lulus ya. Tengok. Maksud lulus ni berlaku. Dia yakin, dia percaya sungguh. Dia yakin teguh tak goyang-goyang. Dalam kitab dia kata teguh mana? Kalau kita ambil bukit pacak di tanah tu, teguhnya hati seseorang dengan Allah, yakinnya hati seseorang dengan Allah seperti bukit yang dipacak di atas bumi. Kita tengok bukit tu. Kita siapa goyang pun tak goyang. Korek buat kena tanah boleh tak? Kan? Tapi kita pergi goncang tu, mana goncang? Tak goncang.
Tu keteguhan iman seseorang yang pangkat yang yakin tinggi. Tu. Dia yakin apa? Dia percaya apa? Dia percaya qada. Qada pada qada, ketetapan-ketetapan yang Allah tetap di azali. Tu. Ketetapan-ketetapan yang Allah Ta'ala tetap di azali. Ini panggil qada. Ni dia panggil maksud daripada takluk iradah. Takluk iradah. Jadi Allah Ta'ala tetap bila lulus ketetapan Tuhan ni di azali. Di azali. Jadi orang ni orang yang tawakul ni, bila dia kuat percaya pada Allah Ta'ala, dia yakin sungguh-sungguh apa yang Tuhan qada pada dia. Tu lulus berlaku. Kalau Tuhan tetap kat dia benda ni dia akan berlaku. Kalau Tuhan tetap kat dia lagu ni, dia akan jadi. Sebab tu bila seorang tabi'in ni, bila dia pergi mengembara, dia pergi berjalan di satu tempat. Jadi bila pergi berjalan tu, dia zaman tu malam mana boleh jalan kita tu kan, gelap mana ada lampu jalan. Jalan toslet pun dulu nak beli payah kan. Tu bahkan zaman tu toslet buat tak ada lagi, duk guna jamu api tu. Jalan. Bila dia berjalan, dia jalan daripada Iraq nak pergi ke Iraq ke Syam, ke Syria. Jalan tu. Jadi bila orang tu zaman tu bila jalan tu, ni dia panggil tabi'in, lepas sahabat tabi'in. Lepas tu bila jalan tu gelap malam tak boleh jalan dah. Mesti dia kena berhenti di homestay. Zaman tu homestay, kalau homestay lah tak apalah. Homestay pun tak ada. Ya kan, homestay tu pelenggak-pelenggak tu jalan tu. Orang buat bangsai-bangsai jalan, bangsai buruk. Duduk tu. Jadi bila tidur tu, dia bangkit sembahyang tahajud 2 rakaat. Dia bagi salam. Lepas tu dia nak sambung 2 rakaat, tengok harimau duk tunggu tak. Harimau duk tunggu, duk bohgia lah nak makan. Dia kata nak buat macam mana harimau ni. Dia kata kalau dia lari, kena makan kok. Harimau lagi cepat. Kan? Tu. Maka lepas tu dia pun duk lari buat apa, dia kata dia pun makhluk Tuhan kok. Dia bercakap dengan harimau tu. Dia kata, wahai harimau, kalaulah dia kata hang mai kat aku ni memang utusan Tuhan. Tengok ni. Hak ni yang kita yakin dengan qada hak luluh. Pasal qada ni ketetapan azali tu Tuhan tulis siap dah. Tuhan tulis dah. Cuma kita ni menjalankan watak-watak kita kan. Tapi Allah Ta'ala bagi akal kat kita, suruh pilih hak baik. Ambil watak baik, jangan ambil watak jahat. Tu. Bila dia tengok rumah, dia kata kalau Allah Ta'ala utuh hang ni kat aku memang mai untuk makan aku. Tak. Maka hang makanlah aku. Tak. Tapi kalau hang mai ni bukan perintah Allah Ta'ala dan nak ganggu ibadat aku dengan pencipta aku, maka aku nak doa kat hang lah kat bagi hang mati. Harimau dengar-dengar, tunduk-tunduk lari. Hak ni yang kita kata yakin ni. Hak ni yang kita kata hati bergantung kat Tuhan ni. Tu. Kita ni bergantung juga, tapi kelas ekonomi. Kelas ekonomi. Kita bergantung juga. Bukan tak tawakal tu kita tak bergantung, tadi dia ikut iman. Tawakal tadi ikut pangkat iman. Maknanya iman pun ada kelas ketiga. Tawakul pun kelas ketiga juga. Kita tawakul juga, tapi kelas ekonomi. Duduk belakang sekali tu. Kalau penonton nak tengok bola tu, bola pun tak nampak. Duduk nampak orang berlari je. Duduk atas dia. Nampak dia skrin. Tu kita. Jadi hak ni pangkat tinggi ni. Yakin sungguh-sungguh. Dia yakin apa? Yakin qada. Qada pada qada. Ketetapan yang Allah tetap, yang Allah Ta'ala tulis di azali. Itu orang tu kata azali. Tulis dah di azali. Dah. Tetap dah di azali. Apa yang Tuhan tulis di azali? Dah semua hak berlaku. Sakit kita, mati kita, dah. Tu kahwin kita, hidup kita, mati, semua tulis di azali. Tu waktu kita, kalau kita betul-betul sah pada Allah Ta'ala, kalau kita hati kita ni bergantung pada Tuhan, maka kita tidak akan
terasa hati apa yang Tuhan buat. Kita tidak akan pertikai apa Tuhan buat kat kita. Nah, jadi bila kita betul di situ nak tengok kita ni betul-betul kita serah kat Tuhan ke tak. Kalaulah kita buat sesuatu benda, tiba-tiba Allah Ta'ala tak izin benda tu. Allah Ta'ala tak bagi apa kita nak. Kita nak apa tindakan hati kita ketika tu. Kalau ketika tu kita masih tak puas hati dengan Tuhan, kalau ketika tu kita untuk membayar dengan Tuhan, bermaknanya ketika kita buat tu kita tak serah kat Tuhan pun. Tak serah. Nah. Tu. Kalau kita betul serah kat Tuhan, pasal apa kita bertikai? Kalau kita serah kat Tuhan, pasal apa kita tak puas hati dengan Tuhan? Pasal apa kita maki-maki? Nah. Kalau kita serah tu, dah kita tahu dah Allah tu Tuhan. Nah, Tuhan. Tu. Jadi kalau kita buat satu benda, Tuhan tak izin, bermaknanya Tuhan lebih tahu. Sebab bukan kita Tuhan, dia Tuhan. Jadi kalau dia Allah Ta'ala, maknanya dia lebih tahu hak tu sesuai ataupun tak untuk kita. Nampak tak? Kalau kita serah sungguh, kita takkan kecewa, kita takkan putus asa. Ni yang kata tadi orang kafir dia tidak ada tawakal. Sebab tu bila putus asa, terjun jambatan. Bila putus asa, minum racun. Pasal apa? Sebab dia tidak ada tawakul. Tu percaya dengan qada di azali tak. Tak? Sebab tu bila dia buat satu benda, dia yakin diri dia. Tu dia yakin diri dia boleh. Tiba-tiba buat tak boleh, tak dapat. Bunuh diri. Kita buat tu, tengok kita buat kerja apa pun semua serah ke Allah Taala. Walaupun pangkat ketiga, walaupun pangkat kelas ketiga, tak apa, serah kat Tuhan juga. Kita pangkat ketiga kita usaha dulu. Tu dia hebat di sini. Orang yang yakin dengan Allah Taala ni, dia yakin dengan apa? Qada, lulus. Lulus ni berlaku lah. Qadanya lulus. Qada ketetapan untuk diri dia tu memang lulus siap dah. Tapi qada kita tak semacam lah. Bukan macam. Jadi ketetapan untuk kita ni semua sama. Kalau semua sama, orang macam. Lepas tu ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sihat, ada orang sakit, ada orang kecil, ada orang besar. Tak sama, tak macam. Jadi kita kena redha ketentuan untuk diri kita. Tu. Apa yang Tuhan tentu untuk kita, hak tu hak kita. Jangan bila kita Allah Ta'ala tentu kita duk nampak hak orang untuk dia. Barulah tak timbul penyakit hasad dengki, penyakit. Tengok. Ni tasuh dia duk berengkeh. Kalau kita betul-betul sungguh tawakul pada Allah Ta'ala, berserah diri Allah Ta'ala, kita redha sungguh-sungguh apa Tuhan buat kita. Aku ni orang kaya hebat. Tak tahu hak tu hak dia, hak aku. Tu. Ni kita dah tak puas hati dengan orang tu lagi, tak puas hati dengan orang tu lagi. Qada dia tu dengan qada kita bukan sama, ikut Tuhan. Kalau sama pun, Tuhan nak bagi sama. Tu tengok tu. Bahawasanya qadanya lulus. Sebab tu dia tak pertikai apa Tuhan buat. Tak pertikai. Pasal apa? Ketetapan di azali itu berlaku dah. Berlaku bila? Bukan berlaku lah. Berlaku di azali, tak ada lagi Tuhan tulis dah. Hari ni dia panggil qadar ni. Tu dia panggil, orang tu qadar. Orang tu terjemah dengan untung baik, untung jahat. Tu nak habaq kata hak baik, hak jahat semua pada Tuhan. Tak. Qadar ni pelaksanaan ni. Qadar ni di azali, pelaksanaan hari ni. Apa yang Tuhan buat hari ni, dia mesti kena tepat apa Tuhan tulis. Sebab tu kita tak boleh tikai. Maknanya kalau kita buat usaha lagu mana pun, buat bila. Kalau lah hak kita buat tu, hak kita nak tu, tak tepat apa yang Tuhan tulis, taubat tak berlaku. Tu yang kita nak kena belajar untuk redha tu. Kita nak belajar redha ni, supaya apa yang kita nak bila tak berlaku, kita kena terima, buka hati, apa Tuhan bagi kita terima. Tu kena belajar redha. Pasal Tuhan hak yang berlaku hari ni, hak Tuhan tulis dah. Kalau tak ada dalam lipatan azali, dia tak berlaku, nak berlaku macam mana? Kalau berlaku sesuatu yang Tuhan tak tulis, bermakna ada Tuhan lain lagi selain Tuhan yang buat. Tu kita mengaji tauhid Tuhan satu. Tengok ada. Tu dia kata di sini tu, qadanya lulus, ya qada. Berlaku dah qada tu. Nak fikir apa?
Dah. Raja kita berubat bagi lega ya COVID ni. Dah. Tuhan tulis dah di azali. Tu. Walaupun rekod manusia, walaupun ciptaan manusia, walaupun agenda manusia, tetap Allah Taala yang lalui. Tu. Dah kita kata qadar, untung baik, untung jahat. Itu iman yang kena tanam. Untung baik, hak jahat daripada Allah, hak baik pada Tuhan. Cumanya Allah Taala ambil kejahatan tu nisbah pada diri kita. Dia panggil apa? Dia panggil pilih hati. Ni kata usaha ikhtiar ni. Tu. Hakikatnya hak jahat pun ketetapan Allah Taala, hak baik pun daripada Allah Taala. Dua-dua Allah. Cumanya kita tak boleh cakap duduk kedai kopi kita benda jahat pun Tuhan buat api jahat pun tak boleh tu. Tu dosa. Dalam medan ilmu boleh cakap untuk pegangan akidah. Lepas tu Tuhan bagi akal fikiran kita, maka kita kena pilih hak baik. Lepas tu Tuhan dah qadar tu dah kita kata hak yang Allah Taala tetap. Pasal apa ambil salah? Buh nak kau apa? Buh nak kau pasal apa? Pasal tangan kita hak buat. Pasal hati kita mau. Tak. Buh tangan tu bukan pasal ketetapan. Buh dosa, buh neraka bukan pasal ketetapan. Buh neraka tu pasal orang yang pilih tu. Tuan badan hak pilih. Tak. Tu dia ada panggil apa? Dia ada satu ikhtiari, satu ittirari kan. Satu perbuatan yang dipilih oleh kita. Ni hak dosa ni. Satu perbuatan yang dipilih. Jom minum arak. Dia pun boleh juga. Pilih ni dia. Nah. Tapi kalau duduk dengan lena, orang koyak mulut, tuang arak masuk dalam mulut, nah. Hak tu nama dia ittirari tu. Hak ni perbuatan bukan pilihan hati. Yang ni Tuhan tak ambil dosa ni. Tak ambil dosa. Dah tengok tu. Tu dia atas sini qadanya lulus ya berlaku dah di azali tu. Hak esok apa untuk kita berlaku dah. Tu. Kita fikir pun dia akan berlaku, tak fikir berlaku. Tu kadang-kadang kita tak tahu tak terlintas pun benda ni. Tak tahu lah dia bagi. Lah tak terlintas pun. Tu. Dah. Tu kita kata ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Ada rezeki yang kita kena cari, ada rezeki yang dia cari kita. Rezeki ada dua. Satu rezeki yang wajib kita cari, satu yang rezeki yang dia mencari. Tu kita duk cari rezeki ni. Keluar pagi balik petang, keluar pagi balik. Tu dia panggil rezeki yang dicari. Bila mai tak larat dah duk tidur, nak terlentang tu. Tu kerja apa tak boleh. Duit pun tak ada, pinjin pun tak ada. Pasal apa dia tak mati-mati pun? Pasal apa dia tak mati anak tak makan? Pasal apa tengok dia makanan penuh rumah dia? Sakit 10 tahun dah, makanan penuh rumah. Hak tu nama dia rezeki cari dia. Nak cerita dia, anak ni balik sikit, anak ni balik mai, anak ni balik mai, anak ni kirim ni, anak ni kirim ni. Hak tu rezeki yang cari. Tak ada anak dia ni. Siapa tak ada sebatang kara. Duduk rumah hujung kampung, hutan, rumah sebiji dia. Duduk seorang. Tu. Pasal apa tak mati tak? 10 tahun dah duduk seorang tu. Pasal apa tak mati? Rezeki yang mencari. Sagi jabatan tu mai hantar. Sagi pejabat zakat mai hantar. Sagi JKM mai hantar. Sagi orang kampung mai tudung. Pergi hospital orang kampung tolong angkat. Tak. Hak tu nama rezeki yang mencari. Tadi kalau tak sampai tempoh dia di azali tetap tu. Kalau tak lulus lagi, dia tak nak mati je. Tak mati. Tengok tu tak. Jadi kita nak kena banyak berserah diri pada Allah. Tak. Banyak kena serah diri. Tu. Tapi kita, Allah Taala perintah wajib cari rezeki. Tu kita nama dia kita ni semua ni orang yang rezeki yang wajib dicari. Tu kita ada yang ada kekuatan kita cari tu. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah. Pasal apa dia kata? Allah Ta'ala dan dia ni tawakul ni dia percaya hati, dia yakin dengan qada hak berlaku di azali tu. Qada yang Allah Ta'ala ketetapan di azali yang berlaku tu
Memang dia yakin patuh, tapi jaga, kena jaga ni. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sunnah Rasulullah ni? Sunnah Nabi. Kena usaha. Apa sunnah Rasulullah? Cucuk tanam, bela kambing. Berniaga. Nabi meniaga ni daripada sebelum lantik jadi Rasul, meniaga orang Nabi. Tu. Ketika duk jadi trading Nabi ni. Bawa barang orang pergi berdagang senang berdagang ni. Tu ketika anak tono, ketika remaja umur 17-18. Sampailah Nabi ni duk meniaga barang Siti Khadijah. Situ yang boleh kahwin Khadijah. Nabi ni jujur. Habis balik meniaga ambil barang orang, macam kita kan, ambil barang orang, dapat komisen. Pergi di Syam apa tu, Habsyah tu meniaga balik mai. Nabi ni balik bagi terus. Berapa hak yang Siti Khadijah ambil bagi, maka tinggal hak yang untung peratus kat Nabi tu ambil. Orang lain tak, kerana peram duit lama. Tu Siti Khadijah lebih percaya pada Nabi, ambil Nabi sebagai pengedar. Tu. Jadi lama dah sistem trading semua ni Islam buat awal lagi dah. Tu. Ni Nabi meniaga. Jadi maknanya memang kita ni percaya hati, pegang tetap di azali, tapi jaga. Nak termasuk tawakul juga. Kena jaga ni, jangan salah faham. Tu, dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia kata aku tawakul, hang pasal apa tak pergi kerja? Dia kata aku tak kerja tak apa, aku serah kat Tuhan lah tawakul. Hak ni muhung ni. Hak ni tak termasuk tawakul. Hak ni nama dia tik penyegan. Hak ni kan tawakul. Hak ni pemuhung ni. Hak ni kita kena buah kayu tengah dua belakang dia. Tu kita kata jaga elok-elok. Tengok tu kata-kata Islam ni dia susun cantik elok. Tawakul, hati serah kat Tuhan, bergantung patuh, tapi kena bawa tung juga piduk tepi jalan tu berniaga. Kena. Tapi jaga bila masuk semayang lagi, pergi semayang tu. Semayang tu. Semayang. Hak ni di sini pun nak tengok tawakul sungguh pada ni. Kalau usaha-usaha elok dah, tiba-tiba azan-azan tu tak semayang sampai ke asar pun tak semayang. Hak ni tidak ada tawakul. Tak tawakul ni. Jadi jangan pisah di antara usaha dengan pegangan akidah hati. Usaha kena. Tu kita kata, pasal apa kita duk tengok para wali Nabi Ibrahim, pasal apa duk lapi tak usaha keluar. Ni kena jaga ni. Sebab tu dalam kitab hikam dia ada dua pangkat ni, makam kasbi dengan makam tajrid. Jadi kita ni duk makam kasbi ni, makam usaha. Satu lagi manusia ni makam tajrid. Makam tajrid ni makam yang kosong pada usaha. Usaha dah tak ada. Macam Maryam kan. Maryam tu bukan makam kasbi tu. Makam tajrid tu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba kan, wajada 'indaha rizqa. Tiap-tiap kali Zakaria masuk tengok dalam tempat ibadat Maryam, tengok wajada 'indaha rizqa. Di sisi dia tu ada rezeki yang melimpah ruh. Ya Maryam anni laki hadha, wahai Maryam, ambil tak mana ni? Huwa indillah. Maryam kata ini daripada Allah. Pangkat kita jangan duk tiru Maryam. Satgi kena Maryam awal lagi. Duk tiru Maryam kena Maryam dengan bini. Siapa ni ayah hang tak beli ikan apa semua ni? Allah, kita ikut Maryam lah. Ambil periuk balin Pak Luar. Kita akan pakai Maryam. Maryam tak bawa lah. Duduk tu. Buat ibadatnya Maryam ni. Tengok makan Zakaria, tengok penuh makan. Penuh makan. Ni contoh orang makam tajrid ni. Makam yang tak perlu usaha. Allah Ta'ala tak bagi usaha lah. Tuhan tak main. Kita tak boleh. Kita tu. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak buat aja tak boleh. Tak boleh. Tak. Dan berusaha, tu dah hebat lah. Nak nama tawakal juga. Syarat lagi, dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya. Kita kena usaha benda-benda yang memastikan nak dapat apa dia.
Hak memesti tu daripada makanan kena. Tuan abang kita dak baca selalu Al-Quran kan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Lepas kamu semayang, pi buat kerja. Ini menunjuk kata wajib pi cari makan ni. Tu kita heran kalau orang kata ngaji tasawuf ni tak boleh kerja, muhung. Tak. Dia tengah ngaji tasawuf ni kalau buat kerja apa? Duk kerja ngaji tasawuf, duk kerja zikir. Tu hak tu tasawuf sesat tu. Tasawuf hak sebenar mana ada tu. Tasawuf ni suruh ajar lagi. Tu nak cari makan wajib. Tu ayat Quran hamba awal lagi. Lepas sembahyang pergi buat ajar. Ikut kita lah. Ikut kemampuan kita lah. Kalau kita boleh dah ada nafkah dengan tak bekerja, tak sah bekerja. Kita tak kerja pun pencen ada. Tak payah kerja. Tu ikut kemampuan, ikut dia kata tu dia maksiat dah. Tu tak dapat tidak maknanya ikut keadaan kita. Tak. Tu tak dapat tidak, berusaha barang yang tak dapat tidak, berusaha perkara-perkara yang ikut keadaan kita. Kalau kita perlu cari. Kalau tak perlu cari, tak perlu. Dia apa dia? Bayan dia daripada makanan. Makanan. Perlu makan kita ni, kena cari. Dan minuman, perlu makan minum, wajib. Dan pakaian. Pakaian. Dia buat ni lah, ni kiswah, apa ni dia panggil nafkah. Makanan, makanan, minuman, pakaian, kiswah dan tempat tinggal. Hak tu hak wajib tu. Yang kena ada 3 tu. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Hak ni asas wajib. Wajib ada ni. Lagi yang kata tawakal lagi tu. Orang macam kita ni dan memelihara diri daripada seteru. Kena jaga. Jangan tiru Nabi Ibrahim ni kan. Duk lapi dah pun tak keluar. Tunggu tu. Nampak tak ni? Hak ni tawakal pangkat tinggi ni. Hak ni pangkat taslim. Tawakal pangkat taslim, serah. Tak ke depan dia pangkat ni, pangkat apa tawakal ni, ada yang sampai pangkat tawakal ni seperti mayat. Seperti mayat yang digolek-golek oleh orang. Mayat ni buat apa mayat? Mayat nak buat apa? Hanya duduk tu. Nak gulin kah, nak angkat kah, nak lempak empuk ke tu. Ni ada orang yang tawakal ni seperti mayat. Apa tak buat? Ni pangkat ni Ibrahim. Ibrahim duduk lapi kan. Ni banyak kali kita tahu ni. Duduk tunggu lapi. Sampai malaikat mai nak tolong pun tak mau. Hak ni kita taslim ni. Hak ni serah sungguh. Malaikat nak minta tolong pun tak mau. Kalau kita kah, gamit orang awal lagi. Tu. Tengok api dua batu lari dah. Banjir tak main lagi pun. Gulung kain dah kita. Tu. Boleh tak? Boleh? Ni pangkat kelas ekonomi. Tu. Wajib kita keluar lagi bang. Tengok api wajib. Bahkan dalam semayang pun, kalau tak ada jalan lain nak kena berhenti semayang, selamat budak yang kena terperangkap tu, wajib berhenti. Duduk tengah semayang, tengok budak duduk lapi. Kalau tak berhenti semayang tak boleh. Kena berhenti. Kalau tak berhenti berdosa ke tak? Dia tak biar pergi budak tu mati bila. Budak kan ada dosa biar mati pergi. Memanglah budak tu mati tak dosa. Hak dosa tu kita biar. Ada tengok budak tu terperangkap mati tak biar mati bila. Boleh pahala sakit. Memang budak tu masuk syurga. Hang tu masuk neraka. Pasal tak pergi selamat budak tu. Wajib. Dia beri contoh dalam kitab orang lemah. Kita duduk lemah, kita puasa pun. Maka wajib kita pergi selamat budak tu. Walaupun terpaksa membatalkan puasa. Pergi. Tu syariat. Nak tawakal ni kena mengaji. Bukan boleh tiru. Tak boleh. Tu. Dia kena ada ilmu tentang tawakal. Baru kita boleh tawakal. Tu. Tak boleh. Sebab tu kita kena jaga benda-benda ni tu. Dia elok dah. Nafkah ke apa. Jadi kita nak bersuluk ke, kita nak berzikir ke orang dulu kan, nak masuk lautan ilmu kebaik lah kan. Tak boleh. Nak kena tinggal dulu tengok ni. Ada tak makan minum ni. Tak. Kita tak mau buat aja apa nak zikir ya. Tak tengok dulu keadaan kita tu ke mana. Ada anak lagi tak? Ada bini tak? Ni anak saya 4-5 orang. Tak. Mana boleh zikir saja? Tak boleh. Tak boleh duduk zikir. Suluk masa tak boleh. Tu 24 jam pagi petang zikir tak boleh. Kerja tu hukum dia wajib. Kena keluar pergi. Tak. Ni tak dia tak mau aja. Tu makanan ambil lah. Allah makanan tu benda tu kita tak kira mai lah. Bila nak mai? Yang budak duk toyak tu. Susu habis, beras habis. Nak mai bila? Dia takkan mai lah. Pasal apa? Pasal kita bukan pangkat tu.
Bila kita tak pangkat tu, dia tak main. Nampak tak? Macam kita pangkat apa? Macam kita ni pangkat orang pencen. Pangkat orang pencen tak apa, duduk saja. Nah, lepas tu kita ni pangkat tak pencen, duduk saja juga. Picek bank. Nak cek datang apa? Cek apa? Nama dan jabatan tu tak? Gila kot? Tak ada. Jadi tengok keadaan kita. Tak boleh gitu lah. Kena mengaji tawakul ni. Tu dia tadi sini tu. Kena fikir lah nak makan apa. Tu, makanan dan minuman ni pangkat orang ketiga. Dan memelihara diri daripada seteru. Tengok tu. Jaga. Kalau benda bahaya jangan pi. Tu kita kata. Dah. Kalau dah kita tahu dah benda tu risiko, tang tu lepas kata tu penyakit tu tak boleh pergi tu, habis satu tu kena kuarantin, pi cari apa lagi. Kena usahalah kan. Tu lepas tu kawasan tu merah, betul kawasan tu kampung habis Covid semua. Nah, semua satu kampung orang ke gagah masuk jugalah, masuk apa lagi. Tu usaha kalau benda tu bahaya jangan pergi. Tu. Tengok tak? Tang usaha tak boleh tinggal kita ni. Tak boleh tinggal. Semua daripada Allah Ta'ala. Kita mengaku benda ni penyakit daripada Allah Ta'ala. Tak. Cuma kita tangani dia tu. Berubat. Lepas tu, janganlah takut, terlalu takut. Sampai pegang benda tu, duduk bergantung kat dia pula. Tak juga. Tu kita habang dah kan. Adat ni seperti menggenggam anak burung. Jangan genggam rapat sangat. Kalau genggam rapat sangat, mati anak burung tu. Tak. Janganlah pegang sangat kat Covid ni, takut sampai nak keluar rumah buat kerja pun tak mau, sampai nak ambil semayang pun takut, sampai nak mengaji pun takut. Tak. Tu. Takut lagi genggam sangat mati, itu ibaratnya genggam anak burung tu mati. Janganlah buka luas sangat. Nampak tak? Janganlah kita kata dah tahu tentu tak pen mati, ramai tentu pi terkam pi juga. Sat kita lepas. Tengok tu. Jadi pertengahan tu Islam dia sederhana. Tak. Tu. Jadi jaga sembahyang macam biasa, mengaji, jaga SOP, tak. Jaga penggana, jaga yang digariskan oleh pihak berkuasa. Macam tulah kan. Tu. Dan kita ni bila kita undang-undang tak benar buat kuliah, kita katuk. Tak. Bila lepas boleh buat kuliah, kita mula kuliah. Sekarang mana pergi kuliah subuh, subuh saja. Maghrib boleh, sambung maghrib. Duha boleh, buat duha gitu. Kan? Sebab kita terikat dengan undang-undang. Jadi dalam Islam pun dia ada undang-undang negara. Usaha kena ada usaha. Tu dia tak. Seperti yang memperbuat akan oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tengoklah tu Nabi-Nabi buat lagu mana? Tidak, Nabi tak pergi hijrah malam lah. Awak Nabi ni Tuhan tak jaga ke? Nabi takut ke? Siapa kata Nabi penakut, termasuk jatuh akidah. Siapa kata Nabi pengecut, termasuk jatuh akidah. Pasal apa Nabi keluar malam? Awak tak keluar siang? Pasal apa nak kena keluar sembunyi? Pasal apa nak keluar kena piduk dalam gua pula? Ni kata Nabi ni penunjuk jalan syariat. Tu dia panggil syariat yang majazi. Syariat hakiki Allah Ta'ala. Syariat majazi ni Nabi kita. Tu syariat majazi. Maknanya kalau Nabi tak tunjuk kat kita, Nabi buat tu tunjuk kat kita. Nak perang ada, pasal apa Nabi pergi perang pakai baju besi? Nabi jaga baju besi. Pasal apa? Nabi ni kalau kita buka tu Tuhan tak jaga. Nabi ni tak pakai baju besi pun Tuhan selamat. Pasal apa pakai? Nak tunjuk kat kita pakai tu. Dah, tunjuk kita. Nampak tak? Jadi Nabi tu pergi keluar hijrah tu, pasal apa Nabi tak pergi dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni nak hijrah ni, orang lain semua pergi malam-malam. Tak. Sembunyi. Sayyidina Umar pergi cerah siang ni, sahabat declare lagi. Tak. Ni dia tahu aku nak hijrah pergi Madinah dah. Siapa nak bagi bini pergi janda? Siapa nak bagi bini anak yatim pergi tunggu hutang bukit? Seorang sekok tak boleh pergi. Nampak? Tu. Pasal apa Nabi tak pergi dengan Sayyidina Umar? Kalau Nabi pergi Sayyidina Umar, tak payah duduk dalam gua sur, tak payah. Ni dia panggil wahyu daripada Allah Ta'ala. Tu. Ini Nabi nak ajak kita. Bukan Nabi ni tak tawakal. Tapi Nabi nak ajak hati berserah pada Allah Ta'ala. Tapi luaran kena usaha. Tangan kena buat kerja. Kaki kena buat kerja. Bukan duduk saja. Maka tu Nabi ajak syariat. Nabi ajak usaha. Usaha kena pergi malam bagi orang tak nampak.
Usaha duduk dalam gua tu bagi orang tak nampak tempat lindung sikit. Bukan Nabi takut. Jaga nak. Tu bila Nabi masuk dalam gua, bila Sayyidina Abu Bakar duduk ketak, Nabi kata, tengok. La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut. Tak takut nah. Allah Ta'ala ni serta-serta kita dah. Takut apa? Nampak tak? Dalam sama-sama, dalam masa sama nak ajar syariat, dalam masa sama perkukuhkan iman Sayyidina Abu Bakar. Dalam masa sama perkemahkan tu, yakin Sayyidina Abu Bakar. Ni Nabi. Jangan salah faham nah. Kena usaha. Tawakul, hati bulat serah pada Allah Taala, usaha. Jadi kita buat kena dah. Pi bendang, buang apa ni, buah racun, atau buang tak baju, dah serak padi, buah racun semua. Lepas tu lagi angkat tangan berdoa kat Tuhan. Dah. Usaha kita tekan tu ya. Kita tak mampu dah nak pi buat pelenggak tentu tunggu siang malam, mana boleh. Kan? Kita nak pergi tunggu hantu kok saya orang metok apa racun ke apa pergi mati apa tak. Ketika tu kepada siapa kita berharap padi kita tumbuh dengan elok. Ini tawakul. Ni dalam hati kita dah. Tekat ni lah aku ya Allah bagilah banyak sikit padi tu ni nak pergi Mekah contoh dah. Tengok dah minta kat Tuhan. Serah pada Allah. Tapi usaha tak? Usaha. Ya, hak ni tawakal. Buat lagi kerja, buat dah. Ya, tawakal. Ni tawakal. Tawakal. Kita tawakal. Walaupun peringkat ketiga tak apa, dia masuk ranking tawakal lagi. Biasalah kita ni bukan untuk wali. Lepas tu dia kata lagi, berkata qadi ayat. Macam mana ni? Dia boleh berhenti tu kat mana? 7.52. Nak pukul 8 boleh jawab lagi baik. Berkata qadi ayat. Ni dia panggil ulama mazhab Maliki dah, bukan Fadil bin Iyad ni. Ini mazhab apa dah ini? Ini itulah hak yang duk kata tawakal, makna dia mesti kena usaha, mesti kena ikhtiar. Ni usaha, ikhtiar. Usaha, ikhtiar ni hati pilih ni, ikhtiar ni. Ikhtiar hati kita ni. Hari ni nak makan, nak no. Ni hati pilih ni. Hari ni satgi ni nak pi buat kerja, nak kena pi. Ni ikhtiar. Lepas tu usaha apa dah? Usaha ni. Tangan. Ambil. Ni usaha. Tu nama dia usaha ikhtiar. Orang tu kata ketiak. Hang ketiak lah nak makan ni. Pi ketiak lah. Ketiak tu makna hati dia bukan usaha. Usaha ni ambil. Dah. Nak makan hang ketiak sendirilah. Bukan ketiak. Nak makan usaha sendiri. Dah. Jadi ketiak ni hati duk pilih. Nak makan ni, makan nasi tak tu hati duk tahu. Bila kita pergi ambil pinggan cedok nasi, hak tu nama dia usaha tu. Dah. Maka campur kedua-dua jadi usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Dan bahawa dia kata sini, ini mazhab ni pilihan. Pilihan At-Tabari. At-Tabari nah. Dia panggil ni ulama tafsir ni, Imam At-Tabari ni ulama tafsir. Jadi Imam At-Tabari dia pilih hak ni, dia panggil dia kata mazhab 4 pilih. Imam At-Tabari pun pilih hak ni, dan mazhab 4 kata memang tawakal ni tak ada satu mazhab yang mengatakan tawakal duduk saja, tak ada satu mazhab pun. Maksud Imam At-Tabari ni kata tak ada satu mazhab pun yang kata tawakal ni duduk saja tu dah. Kita tunggu satgi ramai, tak boleh. Tu. Tawakal mesti kena usaha. Usaha. Buat usaha tanam ni apa nak kira. Cumanya kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tu. Tak. Jadi tu kita kata rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Kadang-kadang usaha sama. Buat benda yang sama. Tapi dapat tak semacam. Jadi Tuhan nak bagi kat kita semua. Boleh tak usaha tak apa. Tapi Tuhan pewajibkan kita usaha. Tuhan nak tengok kita usaha. Sebab tu walaupun usaha yang sama, pi satu but, pi guna pancing yang sama, guna umpan yang sama, guna laut yang sama, tapi ikan lekat di kai tak sama. Nampak tak? Tu pun tunjuk kata rezeki ni daripada Allah. Tuhan nak tengok kita usaha je, kan? Tu. Lepas tu kita kena buat juga usaha sebab nak bagi dapat buat.
Tu. Lepas tu, bila takwa kita tinggi, bila iman kita kuat, bila ibadah kita hebat dengan Allah Ta'ala, hak ni dia mendatangkan banyak rezeki ni, hak ni. Tu. Ya la in syakartum la azidannakum ni. Hak ni duk tambah. Tu tengok. Tapi usaha kena buat juga. Kena buat. Lainlah orang yang makam tajrid tadi tu, tak apa. Tu di atas itu tu. Dan kebanyakan al-fuqaha, kebanyakan fuqaha ni ulama fiqh, semua kebanyakan majoriti ulama fiqh mengatakan tawakul ni tidak boleh kita duduk saja tanpa usaha. Dan orang yang bersifat dengan dia, siapa yang bersifat dengan dia dengan tawakul tu, langkah. Dan bahawasanya tawakul itu satu kelakuan yang dipuji. Ni perangai yang Allah Ta'ala paling suka ni. Tu. Jadi Allah Ta'ala sangat suka orang yang bertawakal ni. Tu. Sebab kalau kita ni tak tawakal kat Tuhan, hak tu menyebabkan kita putus asa. Tak? Tu. Sebab tu Allah Ta'ala paling suka orang tawakul. Sebab kita bila kita dah serah diri, bila kita buat apa kita serah diri, tak apalah, serah kat Tuhan lah, Tuhan nak bagi banyak mana pun musim ni aku. Tak. Pasal apa Tuhan suka? Sebab bila orang tawakal sungguh, Tuhan uji lagu mana pun hati dia tenang. Tak. Tak apalah, nak buat macam mana, banyak ni lah rezeki ku, redha lah. Pasal apa dia boleh kata tu? Sebab mula-mula dia buat kerja tadi tu, dia serah kat Tuhan pada awal je. Hak ni kita nak tengok kita tawakal ataupun tak. Tak. Kalau kita sungguh-sungguh kita serah kat Tuhan, pasal apa kita petikai lagi? Tak. Tu. Kita cari jalan untuk memperbaiki keadaan, tak apa. Tak. Tu. Pasal apa? Hari ni dapat sedikit ni sebab apa ni, punca-punca dia, kita cari ni untuk meningkatkan kualiti dia. Tu lain tu. Tak. Tu bukan marah Tuhan. Kan? Tu. Tu Tuhan suka sangat orang yang tawakul ni. Dan tu yang sebab pasal apa? Dipuji pasal apa dipuji tu? Yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan dia, akan orang yang bersifat dengan dia. Tuhan kasih, Tuhan cinta pada orang yang bertawakal. Sebab ini menunjuk kata sifat kehambaan. Tu. Kalau kita rajin duk serah kat Tuhan, ini menunjuk salah satu sifat-sifat kehambaan. Nampak tak? Jadi kalaulah kita ni, kalau kita tak berserah kat Tuhan, seolah-olah kita ni hebat. Kita boleh buat juga lagu tu. Kita boleh buat sendiri. Tu Tuhan duk ajak kita untuk kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Supaya di situ timbul kehambaan. Timbul kehambaan. Tak apa, tak dapat pun hari ni, tak banyak, tak apa nak buat macam mana. Tuhan tu. Ni hamba. Ni hamba. Tu. Alhamdulillah. Sikit tak apa. Banyak tak apa. Nak buat macam mana? Tuhan dah tetap di azali dah. Tu tadi dia hebat wawai kan. Lulus qada di azali. Tu. Jadi orang yang tawakul ni, dia yakin sungguh-sungguh apa yang Tuhan buat kat dia hari ni lulus di azali. Jadi kita duduk zaman ni, zaman yang di penghujung zaman ni, jangan risau sangat benda di akhir zaman ni. Tak. Tu. Cuma kita ni jaga elok-elok, tu, usaha elok-elok dan pegang kat Tuhan sungguh-sungguh. Memang kita di penghujung zaman, nak pergi mana? Kita nak lari pergi mana? Memang kita duduk di zaman yang menuju kepada kehancuran. Memang kita duduk di zaman yang menuju kiamat. Tak? Kita duduk berjalan pergi kiamat, nak lari mana? Kita kan boleh patah balik lah. Tak kiamat besar, kiamat kecil. Tu. Nak patah balik umur 15? Mustahil lah, tak dapat lah. Tu. Nak patah balik umur 17, mana boleh? Kita semakin duduk menuju ke kiamat. Jadi bila duduk menuju ke kiamat, dunia terlalu tua. Kita nak perbaik ke mana dunia ni? Kita nak perbaik ke mana? Tak. Sampai habis rosak. Organ dalaman habis. Kita dah tolonglah doktor, tolong apa lagi doktor? Tolong apa? Tak. Hancur habis ni, tolong apa? Kan? Masih ambil balik, bayar percaya sin. Inilah dunia. Organ habis, hancur. Kan? Nak perbaik apa lagi dunia ni?
maka kita hanya nak menanti saat kehancuran. Maka sikit Allah Ta'ala buat untuk iktibar pada kita. Masa ni kita nak kena muhasabah diri, banyak ibadat, banyak semayang, banyak zikir, banyak selawat. Kemudian kata ada lagi kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Jadi saya ada satu benda nak bagi tahu tuan-tuan. Jadi ni bulan Rejab, kita akan masuk bulan Syakban. Jadi kebiasaan bulan puasa ni kita akan banyak amalan-amalan yang kita lakukan lebih daripada bulan-bulan lain. Maka saya pun bila masuk bulan puasa ni, tuan-tuan pun banyak juga buat amalan. Saya pun ada juga buat beberapa amalan yang saya khususkan untuk sampaikan pahala kepada arwah-arwah si mati. Jadi terlepas kita buat dah sekali kan. Tapi bila COVID tu kita tak dan. Banyak yang tak dan nak bagi, nak buat. Jadi hak ni bukan kita paksa, cuma saya kut ada orang nak tumpang buat dengan saya. Ada 6-7 amalan dalam ni yang saya buat di bulan puasa khusus untuk kita sampai pada arwah-arwah si mati. Masuk Al-Quran, Yasin Fadilat saya ada buat tiap-tiap hari, selama sepanjang bulan Ramadan 30 hari tu baca Yasin Fadilat tiap-tiap hari. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak ambil lah, nak tumpang buat ke arwah mak ke, arwah pak, arwah anak kita ke, boleh ambil borang ni, ambil tani lagi. Dan saya akan tinggal juga kat haji ya. Orang puan boleh pergi kat orang puan boleh ambil. Tulis nama, berapa nama tu. Tulis nama dalam ni, elok-elok. Lepas tu bagi kat saya sebelum 1 Ramadan. Kalau tak jumpa saya, boleh bagi kat haji ya. Bagi 1 Ramadan. Jangan bagi 1 Syawal. Kalau bagi 1 Syawal, baca sendiri. Bagi sebelum 1 Ramadan. Dan hak ni kita tidak ada bayaran apa-apa pun. Cuma memang saya duk buat dah. Saya duk buat dah benda ni lama dah. Cuma kut siapa nak tumpang. Lepas tu kalau nak sedekah tu ikut suka tu. Boleh ambil dia lagi. Kalau orang nak ambil pergi. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim ta'ala salatina asam bi sayyidina rasulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ala imanina wa anfusina wa awlana wa kulli shay'in ta'tana. Allahumma jami'a bi afiyati wa salamah wa aqim bi istiqamah wa a'izna min mujibati nadama fiha liman alinka sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.